sebab kita nak bercakap tentang strategi. Dan strategi ni bukan lagi perkara yang hanya mainan syarikat korporat besar. Atau sesiapa saja ya yang dalam organisasi bisnes sendiri ke, kita bekerja untuk orang lain ke, kita kena mahir perkara ni. Lebih-lebih lagi bila kita nak pergi lebih jauh, sama ada perniagaan kita ataupun kerjaya kita. Sebab ini bahasa yang digunakan untuk diskusi perniagaan. Jadi bila kita kata dynamic tu tadi, mungkinlah ada setengah orang dia belajar BMC sebelum dia nak mula berniaga. Betul. Ada orang mungkin dia belajar BMC bila dia dah mula berniaga. Contoh dia dah jadi startup. Masa tu dia pergi kursus-kursus. Betul juga. Tapi ada juga orang mungkin sebabkan COVID-19, perniagaan dia terjejah. Jadi dia berada di fasa kejatuhan, transisi. Betul. Jadi bila kita kata tentang kita sebagai pendiri bisnes ataupun pemimpin organisasi, jadi kita kena tahu pertama sekali, di manakah kedudukan bisnes atau organisasi kita? Kita kena tahu apakah cabaran-cabaran yang bakal dilalui pada setiap fasa perniagaan itu. Ya, contohnya, orang baru nak berniaga, cabaran dia tak sama dengan orang yang dah berniaga. Orang dah berniaga baru ada satu outlet, satu cawangan. Tak sama dengan orang yang dah ada 20-30 outlet. Orang yang mungkin terjejas masa COVID-19. Sekarang ekonomi dah kembali pulih. Jadi cara dia berdepan dengan cabaran bisnes mungkin berbeza. Hatta baru-baru ini, kita juga bertemu dengan pelanggan yang mana musim COVID-19 durian runtuh. Tapi bila ekonomi kembali stabil, orang dah mula boleh keluar, tiba-tiba bisnes dia terjejas. Jadi, bila kita tahu cabaran tu tak cukup. Selain bersedar, kita kena susun apakah strategi yang sesuai untuk kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, baik. Tuan Susul, saya nak stopkan sekejap dekat sini. Biasanya bila kita bercakap tentang strategi kan, kita biasa nak merujuk kepada Ansoff Matrix, kita nak merujuk kepada SWOT analysis. Kita mungkin akan menggunakan 5 quarters business apalah namanya dah tak ingat kan. Tetapi biasanya kita akan merujuk kepada alat-alat sebegitu. Betul. Jadi kalau yang macam tuan sebut ni kita gunakan BMC, bagaimana yang elemen 9 kotak tu yang kita mungkin dah belajar masuk dalam kelas kan? Macam mana kita gunakan tu untuk melihat dalam skop strategi tu? Okey. Jadi saya kira salah satu perkara yang membezakan dia adalah ada sesetengah alat strategi itu bagus. Okay? Sebab bagi saya, apa jua strategi, tool yang digunakan, dia macam pisau lah. Okay? Pisau ni kalau kita mahir menggunakan pisau tersebut, kita selalu asah dia, maka dia akan jadi alat yang sesuai. Apa yang menariknya tentang contoh ya business model ni sendiri ialah dia elemen dia tu mudah dan juga visual untuk orang-orang biasa. Jadi ini zaman ni kalau kita tengok kan, ramai orang kata dia sukalah, senanglah tengok ikon, tengok infografik. Dia nak maklumat tu dipermudahkan. Dan satu lagi ialah setengah alat strategi ni mungkin dia sesuai untuk organisasi yang lebih besar, lebih kompleks, lebih banyak sumber manusia yang boleh gunakan. Walhal kita tengok dalam konteks usahawan kecil sederhana, dia mungkin saiz dia tak terlalu besar. Jadi dia mungkin perlukan satu alat yang cepat, mudah dan boleh difahami bukan sahaja pada dia tetapi pada ahli pasukan dia. Sebab bila kita cakap tentang strategi, kita tak bolehlah kita seorang je faham kan. Kita kena pastikan ahli tim kita pun faham, baru kita dapat bergerak kepada satu hala tujuan lebih mudah. Jadi saya nak bagi satu perumpamaan yang mudah ya. Contohnya bila kita guna BMC ni sendiri, kita boleh pertama sekali kita kena tahu where we are, di mana kita berada sekarang. Jadi kita kena faham model bisnes kita tu macam mana. Dan bila kita buat
nak buat strategi, kita juga perlu mengaudit kedudukan bisnes kita ni. Jadi cantiknya business model Canvas ni, dia boleh digunakan untuk complement tool-tool seperti SWOT analysis. Kita lakukan SWOT analysis pada BMC kita. Kita juga bila kita nak buat strategi, kita kena memahami pesaing-pesaing yang ada. Jadi kita boleh juga gunakan BMC ni untuk memahami pesaing-pesaing yang ada. Dan kita boleh juga zoom dengan lebih mendalam. Contohnya kan, bila berlakunya perubahan dalam ekonomi, mungkin kita nak kena mengubah nilai ataupun segmen pelanggan kita. Jadi menggunakan business model ni, kita dapat ada satu perbincangan yang lebih fokus daripada terawang-awang kan. Nak mencari, buat kajian dan sebagainya. Dia ada satu alat yang mempermudahkan proses ni. Dan kita juga benda ni visual dan kita dapat membincangkan bila kita memahami di mana kita berada, kita dah lakukan audit dalaman menggunakan BMC, kita cuba memahami pesaing-pesaing yang ada, memahami pasaran dan sebagainya, memahami, baru kita dapat tentukan strategi apa yang kita nak gunakan untuk pergi kepada model bisnes yang akan datang. Maknanya benda ni dynamic seperti saya kata tadi kan. Bila kita tahu kita ada dekat mana dan kita tahu landscape permainan tu bagaimana, barulah kita dapat menyusun strateginya. Sebab itu BMC ni dia akan berubah-ubah sesuai dengan fasa perniagaan kita. Jarang ada bisnes tu dia statik. Contohnya masa dia mula satu outlet dengan dia dah ada 30-40 outlet, tak mungkin ianya sama. Cabaran mengurus satu entiti dengan mengurus pelbagai entiti. Ya. Dan daripada sini bila kita tengok benda ni lebih visual, kita pun perlu faham bahawa sumber itu macam mana kita nak menyusun untuk mencapai kepada tahap yang lebih tinggi itu sudah tentu kita kena sesuaikan. Dan jenis-jenis orang tu pun barangkali akan berubah. Daripada mana nak datangnya sumber kewangan itu untuk mendanai perkembangan kita juga akan berubah. Jadi bagi mereka yang memang sedang dalam rangka, lebih-lebih lagi contohnya kerajaan Malaysia akan membentangkan semula bajet pada bulan Februari ni, yang mana besok nak masuk Februari. Jadi sudah tentu kita pun nak kena sesuaikan dengan hala tuju semasa. Jadi kalau kita nak gunakan alat-alat strategi yang tradisional, boleh, bukan kata tak boleh, tapi dia perlu sesuai dengan keadaan semasa. Kita perlukan satu alat yang cukup dinamik dan kita perlu, orang kata apa, a tool yang kita boleh kata proven lah.